Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kita dapat sambung pengajian kita kitab Idaman Penuntut. Sambung lagi pada malam ni kita dalam perbahasan sunat hai'ah. Sunat hai'ah dalam sembahyang, yang mana kita berhenti dekat ta. Kalau Jawi ta lah, kalau Rumi si. Oh iyalah, alif bata. Betul lah. Si kalau Rumi, kalau Jawi ta. Tapi itulah sepatutnya sa kan, alif bata. Betul lah si. Betul lah tu. Betul lah. Kita berhenti dekat ta'awuz ataupun membaca auzubillah. Qal ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang yang yang ketiga lah, membaca ta'awuz, yang mana kalau kita tengok balik muka surat 30 tu kalau Rumi, kalau muka surat 29 tu sunat hai'ah, pertama angkat tangan ketika takbiratul ihram dan cara-caranya. Kemudian yang kedua B tu membaca doa iftitah, kita dah lepas. Kita masuk a'udzubillah. Ta'awuz, nama ta'awuz, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Yang ketiga, yang ke C. Kalau Jawi muka surat 61, Rumi muka surat 30. Kenapa Jawi lagi banyak daripada Rumi? Specialnya kitab Idaman Penuntut ni, dia khaskan untuk orang yang beromo untuk belajar. Tu dia punya kita boleh tengok daripada muka surat dan daripada tulisan. Jawi Rumi? Rumi kita Jawi? Wah, hebat. Kalau kita tengok satu-satunya kitab yang boleh tengok, boleh kita boleh fikir. Kalau yang Jawi muka surat 61, yang Rumi muka surat 30. Kebanyakan kitab kalaulah Rumi itu muka surat 30, Jawi itu yang bukan. Kalau Jawi muka surat 30, Rumi itu yang muka surat 60. Kan? Sebab dia besarkan font tulisan tu dia besarkan. Rumi tu halus-halus je. Tapi yang ni istimewa. Sebab dia untuk orang yang beromo untuk baca. Sebab dia kata orang beromo baca yang Jawi. Jadi dia buat font tu besar Jawi. Rumi kecil. Dia terbalik. Tapi guna Rumi juga. Patutnya guna yang Jawi sebab tu besar tulisan dia. Yang ni kecil. Biasanya yang Jawi yang kecil, yang Rumi besar. Sebab dia nak jual, boleh tebal sikit, boleh jual mahal sikit kan. Rumi. Yang Jawi ni murah je, RM3, RM5. Ngaji 10 tahun tak habis kan. Tapi yang ni terbalik. Kalau nak kira Rumi dengan Jawi lagi tebal daripada Rumi. Maknanya khas untuk orang-orang yang orang pencen kot. Sebab dia bila besar, kenapa, apa masalah besar kecil? Bila besar, mudah nak tengok. Tak payahlah macam ni. Tak payahlah. Tengok aja. Tak payahlah nak angkat spek, angkat letak tu tak perlu dah. Sebab tapi orang lama memang baca yang Jawi. Yang Rumi ni dia kecil kan. Terbalik.
Lepas tu muka surat 61 Jawi, Rumi muka surat 30. Font tu dia kecil kan. Saya agak yang ini 12. Saya agak 12. Tapi kalau Jawi ni saya agak dalam 18. Font dia. Font. Apa benda ustaz cakap benda apa ni? Tak faham tak apa lah, tak penting pun. Font tak font lah, apalah apa benda lah ni. Tak faham apa benda, tak payah peduli lah. Kita masuk kitab kita. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala. Kata pengarang yang ketiga, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim pada tiap-tiap rakaat sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim untuk Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ni ayat pertama daripada Fatihah. Pada mazhab Syafi'i dia ayat pertama. Dia bukan bermula alhamdulillah. Ayat pertama tu bismillah. Alhamdulillah tu ayat kedua. Jadi dia kata bismillahirrahmanirrahim ni banyak untuk Baqarah. Pun ada surah Baqarah. Surah Ali Imran pun ada. Ni bismillah yang mana ni? Bismillah yang untuk Fatihah. Jadi ta'awuz ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, singkatan dia ta'awuz ataupun isti'azah boleh juga. Yang macam mana kita kata Allahu Akbar, singkatan dia ataupun apa nama dia? Apa sinonim akronim apa apa benda bahasa, maksudnya kalau takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, apa dipanggil tu, akronim tak silap nama bahasa dia. Jadi kalau bahasa Arab pun ada juga, bila sebut tahmid alhamdulillah, tu dia punya apa dia, bahasa dia panggil tu, yang tu singkatan, bukan singkatan. Dia kalau sebut yang tu maka fahamlah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah Tasmiyah tak pernah dengar. Tasmiyah bismillah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah bismillah. Hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Itulah antara tu. Dan antaranya adalah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun isti'azah, sama juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi membaca ta'awuz, membaca a'udzubillah ni sunat sebelum baca Fatihah ataupun sebelum baca bismillahirrahmanirrahim untuk Fatihah tu, pada sembahyang tu, dalam sembahyang tu. Kerana dia satu permohonan, kata Ibn Kathir dalam tafsirnya, isti'azah ni ataupun ta'awuz ni ataupun a'udzubillah ni permohonan agar terhindar daripada hal-hal negatif yang bersifat batin, benda yang dalam. Kita minta a'udzubillah ni benda dalam, bukan benda luar. Kita tak minta benda luar dengan a'udzubillah. Kita minta benda dalam, lindungi benda dalam. Maksudnya perkara hati. Baca nanti takut riak, benda dalam. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang direjam tadi, dari hal-hal yang batin, bukan hal-hal yang zahir. Kalau hal yang zahir pun boleh juga, kan? Sebab tu kalau kita tengok dia ada beberapa bacaan yang mana bacaan tu untuk bacaan zahir, untuk kalau orang nak berubat kan, orang histeria ke apa kan. Kalau kita tengok dalam cerita je ada a'udzubillah. Kalau kita tengok, kita kaji balik ulama-ulama yang berkaitan dengan perubat orang ni lah, perubatan Islam yang panggil ni kan, tak ada a'udzubillah. Untuk orang tu, untuk yang kena histeria tu, untuk yang kena rasuk tu, untuk dia ada a'udzubillah. Nak baca bismillah, a'udzubillahi minasyaitanir, bismillah alhamdulillah, ada untuk dia. Tapi a'udzubillahi minasyaitanir rajim, aku tahu asal usulmu, itu cerita je. Tak ada a'udzubillah untuk orang tu. Sebab a'udzubillah ni untuk barang dalam dia, bukan untuk dalam orang. Bukan dalam orang. Jadi dia ada bacaan yang lain lah. Cuma kalau baca pun tak ada apa, a'udzubillah pun kan. Kata Ibn Kathir, a'udzubillah ni kita minta permohonan agar terhindar daripada masalah batin, masalah belagak, masalah riak, ujub, takabur, sum'ah, masalah dalam lah, masalah dalam, tak ikhlas, kita a'udzubillah. Maka tercapai maksud isti'azah ataupun maksud ta'awuz apabila ada minta perlindungan daripada Allah. Cukup, itu namanya ta'awuz dah. Tak semestinya a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillah pun dah memadai. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah. Tapi berlindung daripada siapa? Jadi tak komplit juga tu. Cuma janji ayat tu ada membawa maksud aku minta perlindungan daripada Allah, maka namanya ta'awuz, maka dah boleh dah nak ucap. Sama ada kita nak reka sendiri pun boleh. Cuma yang terbaik
yang Nabi bawa datang, dan yang apa, yang direka lah kot oleh orang ulama. Yang mana kalau ikut isti'azah ni ada 30. Ta'awuz ni ada 30. A'udzubillah ni ada 30. Yang biasa kita dengar mungkin a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Itu antara salah satu ta'awuz. Dia tukar-tukar sikit aja. A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Jadi sebenarnya kita baca ta'awuz, dia ada kena-mengena dengan makna tu. Kalau kita tengok a'udzubillahis samiil alim, aku berlindung daripada Allah, aku berlindung dengan Allah, maksudnya minta Allah lindungkan. Bukan berlindung daripada Allah. Maksudnya berlindung tak nak Allah. Bukan. Berlindung, minta Allah lindung. Yang mana, a'udzubillah, Allah yang mana as-sami'ul alim. Yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi kat situ, apa kena mengena, apa dia panggil? Sesuai dengan apa? Sesuai yang maha mendengar. Maknanya, mungkin kita nak mengucap sesuatu, kita bimbang hati kita ni. Berkata-kata, belagak ke, sum'ah ke. Sum'ah ni, telinga apa ni, nak bagi macam mana, kita cakap kita nak orang puji balik, kita suka, sum'ah dia panggil. Sum'ah ni pamer ataupun telinga lah senang kita, pendengaran. Jadi sum'ah sesuatu yang tak baik yang kita berkaitan dengan telinga. Jadi kita mengucapkan sesuatu dengan tujuan hati kita bimbang hati kita, berkata mudah-mudahan dia tu beritahu kat orang lain supaya kita dengar, wah kita seronok. Tu bahaya tu. Itu semua talbis iblis, belitan iblis tu. Kita nampak macam okey, cakap macam okey, tapi dalam hati kecil kita dia kata minta dia beritahu kat orang lain. Orang tu beritahu kat orang lain, best je. Lepas tu lah kali dia dapat dengar. Adalah orang cakap engkau ni sebenarnya seronok. Memang dia awal-awal bagi tahu kat orang lain tu untuk orang lain tu bagi tahu lain, tapi dia tak katalah aku nak bagi sedekah ni, aku nak bagi hadiah, nak bagi sedekah ni, nanti kau bagi tahu orang lain. Tak cakap macam tu. Dia cuma bagi macam biasa, tapi hati dia berkata-kata kalau boleh dia ni bagi tahu orang lain. Dia pun kata okey, jangan beritahu orang dia kata jangan beritahu orang. Tu talbis iblis, belitan iblis. Jangan beritahu orang tau, aku nak bagi aku je. Jadi dia tahu orang ni suka cakap kat orang. Jadi aku amanah kat engkau ni supaya, tapi jangan beritahu orang. Kata hamba Allah je. Nampak macam baik kan? Ya, diri je dia tahu. Sebenarnya bila aku cakap macam tu, orang akan pandang lagi tinggi. Nanti orang akan cerita. Yang kata jangan cerita tu yang orang cerita. Kalau suruh orang cerita, tuan tak cerita. Kau jangan lupa beritahu kat kawan-kawan kita yang aku bagi ni. Memang dia tak cerita. Belagak. Tapi kalau kita jangan beritahu orang. Shh. Ni ambil ni, banyak ni, 10,000 ke, banyak yang ribu-ribu lah, banyak ni. Ataupun nak bagi sedekah banyak-banyak ni, jangan beritahu orang tu. Yang ini yang orang suka cerita. Dia tahu macam tu, hati kecil dia bercakap-cakap macam tu. Macam mana nak elak? A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Cantiklah kat situ. Sebab aku berlindung dengan Allah. Allah yang mana? Yang maha mendengar. Suara hati pun dia mendengar. Aku nak berlindung supaya setan tak kacau aku. Jadi dia ada isti'azah ni, dia ada sesuai mengikut keadaan. Dan siapa? Sami'ul alim. Alim maha mengetahui. Jadi sesuai lah dengan kita nak berlindung pada Allah tu. Jadi kalau kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim pun boleh secara umum kan? Secara umum pun boleh juga. Aku berlindung daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Boleh juga. Boleh juga. Maksudnya secara umum setan duk kacau lah tu. Boleh juga, tapi lebih khusus adalah yang tadi tu. A'udzubillahis samiil alim. Menyebut sifat Allah yang mana sifat tu yang kita risau. Dalam hati kita, apa masalah kita? Masalah kita. Kalau mata mungkin kita kata a'udzubillahil basir. Mungkin kita kata macam tu kot. Basirul alim, yang maha melihat dan maha mengetahui. Jika kita nak orang pandang kita, kita pakai elok-elok apa semua, pakai, kita nak jalan biar orang pandang kita. Tapi kita ada mungkin ada. Kita pun nak lindung, minta Allah lindungkan. Kita sesuaikanlah. Cuma itu satu. Banyak lagi. A'udzubika minasyaitanir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada juga ta'awuz tu. Janji minta berlindung daripada Allah. Kami mengaji dulu ba'auzubillah ni, maka masih mungkin dalam 2 minggu. A'udzubillah ataupun ta'awuz saja tiap-tiap hari. 2 minggu habis, satu-satu ada 30. Ada dia panggil apa? Kemunasabahan kot. Ada kemunasabahan bacaan ta'awuz tadi dengan kita nak melindung apa dia.
Dia punya ada kena mengena, bukan kena mengena, ada line lah. Ini cerita pasal apa? Auzubillah yang macam mana. Yang macam ni auzubillah yang macam mana. Biar dia ada kemunasabahan. Okey. Tapi secara umum auzubillahi minasyaitanirrajim itu umum. Settle semua. Boleh lah juga. Boleh lah. Macam nak mandi wajib. Sama je. Mandi angkat hadas besar semua boleh. Mandi wajib semua boleh. Tapi boleh tak mandi haid? Boleh juga. Mandi haid, maksudnya mandi hadas sebab haid, tapi khusus. Mandi nifas, tapi khusus. Macam tu lah. Sama lah. Mandi junub khusus. Tapi kalau nak umum, boleh je. Iaitu, aku mandi wajib, aku mandi angkat hadas besar, boleh je. Cuma yang khusus lebih baik daripada yang umum. Khusus lebih baik. Tapi yang khusus tu tersalah cakap, tak sah. Dia nak mandi lain, dia sebut mandi lain, tak sah lah pula. Kat situ sikit. Khusus tu lebih baik jika mampu untuk buat. Dan ada juga a'udzubillahil azim minasyaitanir rajim. Ada juga. Kita mensifatkan Allah dengan sifat yang azim, besar. Kita belagaklah kot. Kita nak belagak Allah azim. Allah yang besar lagi, yang agung. Tapi kita rasa macam kita agung. Kita a'udzubillahil azim minasyaitanir rajim. Macam itulah. A'udzu bis-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Tu dah sebut tadi. Yang terakhir sekali a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu paling mudah dan boleh merangkumi semua. Itu paling mudah dan merangkumi semua. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Bila nak baca Quran, mulakanlah dengan minta perlindungan daripada syaitan yang direjam. Minta Allah tolong kita daripada syaitan yang direjam. Itu yang terbaik lah. Maknanya kalau kita susah-susah sangat, auzubillah, tak payah tukarlah. Sebab kadang-kadang kita nak baca Fatihah aja. Kenapa kita nak tukar a'udzubillahi samil alim? Baca Fatihah pun nak bagi orang dengar ke? Baca Fatihah tak boleh nak belagak dah kot. Boleh belagak baca Fatihah? Tak boleh kan? Jadi tak perlulah tukar a'udzubillahi samil alim. Tapi boleh je nak tukar. Tapi cuma macam tak ada connection je. Cuma boleh janji ta'awuz boleh je. Biar ada connection lah. Macam nak baca surah-surah yang panjang-panjang ke, boleh lah kot. Kan? Nak baca yang mana menyebabkan kita seronok dalam hati kita kalau orang dengar. Masa tu a'udzubillahi samil alim. Macam mana pun, mana-mana pun boleh. Itu sekadar cadangan aja. Cadangan aja. Jadi pada mazhab Syafi'i, dalam dalam kitab kita membaca ta'awuz pada tiap-tiap rakaat. Auzubillah pada tiap-tiap rakaat. Bila dia sebut macam ni, ada maksud. Maksudnya adalah nak menolak macam tu, nak menolak pada mazhab lain. Tu tujuan dia sebut. Tujuan dalam kitab tulis sebut membaca ta'awuz pada tiap-tiap rakaat. Tujuan je dia nak tolak ada mazhab, ada pendapat yang mengatakan hanya rakaat pertama. Malah dalam mazhab Syafi'i juga ada pendapat dhaif, bukan mutamad, iaitu hanya rakaat yang pertama je sunat baca auzubillah. Yang kedua ketiga tak sunat dah. Yang kedua ketiga tak sunat. Yang pertama je sunat. Jadi oleh sebab tu, bagi menolak mereka pendapat tu, maka dikatakan sini pada tiap-tiap rakaat. Yang mana pada rakaat yang pertama mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat Imam Nawawi juga. Cuma dia bukan pendapat yang mu'tamad. Kebanyakan bila sebut Imam Nawawi, dia adalah pendapat yang mu'tamad. Kebanyakan, majoriti. Tapi tak semua. Ada yang Imam Nawawi punya pendapat jadi pendapat yang kedua atau pendapat dhaif yang tak dipakai dalam mazhab Syafi'i lah. Sebab dia bukan yang mutamad. Imam Rafi'i pula yang mutamad. Antaranya sembahyang berjemaah fardu kifayah kata Imam Nawawi, kata Imam Rafi'i sunat muakkad. Kita pakai sunat muakkad. Kita tak pakai fardu kifayah. Padahal Imam Nawawi tu. Kenapa? Kerana kalau kita pakai fardu kifayah, maksudnya jika ada solat berjemaah di situ, yang lain terlepas dosa. Jika tak ada solat jemaah di situ, semua berdosa. Tu fardu kifayah kan? Macam mana kalau surau-surau yang tak ada zuhur asar, sebab tak ada semua pergi kerja. Biasa bawah flat kan? Bawah apartment yang kecil-kecil tu. Berdosa semua. Sebab tu kita tak pakai yang itu. Yang mutamadnya kita pakai sunat muakkad. Bila sunat muakkad tak ada pun tak apa. Itu antara beberapa perkara lah. Jadi pada pendapat Imam Nawawi, sunat rakaat pertama je auzubillah. Rakaat kedua, ketiga, keempat tak sunat dah. Tapi pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i macam dalam kitab kita, iaitu tiap-tiap rakaat sebelum membaca Fatihah. Dan
Dan mazhab Hambali, Hanafi pun sama juga. Rakaat yang pertama sahaja. Mazhab-mazhab lain sama juga, hanya rakaat pertama. Apa lagi? Mazhab Maliki lagi. Mazhab Maliki makruh baca. Baca auzubillah makruh sebelum baca Fatihah. Nampak tak? Mazhab berbeza, mazhab berbeza. Padahal anak murid kan tok guru tu. Imam Syafi'i kata, pada mazhab Syafi'i kata sunat tiap-tiap rakaat. Anak murid Imam Hambali, anak murid dia kata rakaat pertama je. Tok guru Imam Syafi'i kata makruh. Macam auzubillah. Itulah khilaf dalam fiqh. Dalam fiqh. Tapi dalam ilmu akidah tak ada khilaf. Tak ada. Dalam ilmu akidah tak ada khilaf. Allah ada satu, tapi ada mazhab kata Allah ada 1/2, 2. Tak ada. Allah berkuasa dalam segenap segi. Ada pendapat yang kedua kata Allah berkuasa tapi tak segenap segi. Tak ada. Allah Maha melihat semua perkara. Tapi ada pendapat yang kedua kata Allah ada yang tak lihat. Tak ada. Semua sama. Dalam masalah tauhid. Masalah fiqh memang dia berkhilaf. Banyak khilaf. Dan ingat satu perkara. Walaupun kita tak masuk lagi bab ni, entah bila masuk tak tahulah. Makruh baca ta'awuz bila masbuk. Makruh baca ta'awuz bila masbuk. Masbuk ni maksud dia masbuk tapi sempat nak baca Fatihah lah. Mungkin tak habis kot. Tapi kalau masbuk yang imam dah rukuk, Allahu Akbar, imam dah rukuk, dia Allahu Akbar, terus rukuk, yang tu memanglah tak baca. Sebab imam dah rukuk, kena cepat-cepat rukuk. Kalau tidak tak ada parakan kan. Ini yang sempat, masbuk yang sempat sikit. Mungkin imam baca lam yalid walam yulad, dia pun Allahu Akbar. Ada walam yakul lahu kufuwan ahad. Takkan nak diam aja. Bacalah sikit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Sebab tinggal ayat terakhir aja. Yang itu tak sunat. Ta'awuz, auzubillah, makruh. Kerana dia boleh menyebabkan batal sembahyang. Kenapa batal? Tu kemudian kena mengaji bab masbuk, muafiq masbuk panjang bab tu. Cuma dia boleh membatalkan sembahyang, tak batal lagi tapi boleh akan datang. Boleh membatalkan selepas pada tu. Ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, boleh membatalkan sembahyang dia. Apabila dia membaca auzubillah dalam keadaan dia masbuk. Masbuk yang mana? Masbuk yang sempat baca Fatihah sikit. Masbuk yang langsung tak sempat baca Fatihah, yang itu terus rukuk, tak ada masalah lah, tak timbul isu. Jadi ketika masbuk yang sempat baca sikit, maka jangan sibuk baca auzubillah, terus baca bismillah. Ataupun dia tak tahu, imam baca surah panjang, dia masuk imam tengah baca surah dan dia tak tahu panjang mana lagi, pun sama juga, makruh baca auzubillah. Dia kena yakin imam ni baca lagi 10 ayat baru habis, baru auzubillah, walaupun dia lambat masuk, walaupun dia masbuk lambat masuk kan, walaupun dia lambat masuk, barulah auzubillah. Tapi dengan yakin. Tapi kalau tak tahu imam duk baca, tapi mungkin lagi berapa 2-3 ayat dia nak rukuk, kalau tak yakin macam tu, tak sunat ta'awuz, tak sunat auzubillah. Sekerana dengan dia auzubillah, kemudian imam rukuk, dia pun tak sempat habis baca lah, dia pun rukuk, silap-silap boleh batal. Kenapa batal? Kena masuk kelas muafiq masbuk, panjang bab tu, habis. Panjang bab muafiq masbuk di Masjid Pelindung setakat ni dah 7 kali dah, tak habis-habis. Mungkin 10 kali baru habis. Sekali tu sejam setengah. Baru start berapa dalam sebulan ni kot. Lebih kurang ada sebulan ni kan. Lebih kurang baru sebulan ataupun 2 bulan kebelakangan ni, di Masjid Pelindung muafiq masbuk subuh. Waktu subuh muafiq masbuk sekali tu sejam setengah. Sekarang dah 7 kali. Maknanya dah berapa jam? Tak habis lagi, baru separuh. Maknanya 7 dekat 10 jam dah. Kalau campur. Tak habis-habis, baru separuh. Ataupun baru lebih separuh sikit. Banyak lagi yang tak habis. Jadi panjanglah bab muafiq masbuk ni panjang. Kita je rasa senang. Bila belajar semua tak tahu apa-apanya. Okey, habis bab yang ta. Ta habis masuk tha. Ta dah habis masuk sa. Alif ba ta sa. Sa ataupun di. Di samalah tu. Okey. Menyaringkan suara jahar. Suara jahar. Menyaringkan suara jahar lah tu, menyaringkan suara tu lah namanya jahar. Jadi maksud menyaringkan suara jahar tu maksud menyaringkan suara, menguatkan suara ketika membaca Fatihah pada surah dan surah, membaca Fatihah dan surah pada sembahyang subuh. Maksudnya sembahyang subuh 2 rakaat, maka sunat menyaringkan suara ketika membaca Fatihah dan surah. Itu biasa kita buat. Selesai. Mudah itu. Kadarnya kuat-kuatlah.
kadar yang nama kuat. 2 rakaat yang pertama sembahyang maghrib. Itu pun biasa dah buat. Sunat kuat. Bila sebut sunat, kalau perlahan, sah jugalah. Okey. 2 rakaat pertama sembahyang isyak. 2 rakaat pertama sembahyang isyak. Kuat juga. Apa yang kuat ni? Fatihah dan surah. Okey, kita biasa buat. Dia tulis sini sembahyang Jumaat. Memang 2 rakaat pun sembahyang Jumaat. Maka Fatihah dan surah kuat dua-dua. Sembahyang raya puasa sama juga 2 rakaat. Fatihah dan surah kuat. Okey, biasa dah buat. Haji sama juga raya, biasa dah buat dah. Sembahyang gerhana bulan. Sembahyang gerhana bulan ni pada waktu malam. Mana boleh waktu siang? Waktu malam. Sembahyang gerhana bulan. Cuma kadang-kadang dia gerhana bulan ni ada selepas subuh. Maksudnya dah masuk waktu subuh. Waktu subuh belum syuruk lagi. Masih waktu subuh. Waktu subuh tu katalah sekarang ni pukul 7. Kata sekarang ni kan. Kadang-kadang pukul 7 tu dah habis subuh. Sekarang ni pukul 7 tak habis lagi. 7 berapa belas dah baru habis. 7.18. Jadi pukul 7 kadang-kadang ada lagi solat gerhana bulan. Walaupun pukul 7. Jika ada lah. Jadi maknanya dalam masalah solat gerhana bulan, dia berakhir pada syuruk, pada habis subuh. Dia bukan berakhir pada subuh, pada fajar, pada subuh, bukan. Dia berakhir pada syuruk. Dia berakhir pada syuruk. Gerhana bulan. Jadi baca kuat lah. Baca kuat. Sembahyang apa lagi ni? Minta hujan. Istisqa. Minta hujan. Kadang-kadang sembahyang minta hujan ni sebab dia kemarau kan, kemarau. Tak ada hujan langsung, air tak ada, maka sunat sembahyang istisqa. Jadi ketika sembahyang istisqa minta hujan ni sunat kuat juga bacanya. Tapi malah ketika datang tu sunat pakai baju buruk-buruk. Kalau ada baju compang-camping, pakai baju compang-camping yang tampal-tampal. Lepas tu pakai baju lusuh-lusuh, buruk-buruk. Jangan datang bawa Mercedes BMW 7 Series, jangan bawa. Bawa kancil buruk yang dia punya apa? Dia punya pintu tu risau je nak tutup, takut cabut yang tu. Bawa, memang sunat macam tu. Kemudian sunat bawa orang tua yang atas kursi roda tu. Yang boleh lah. Kalau yang siapa sakit tak apalah. Yang boleh pergi tu, bawa bayi, baby. Yang boleh bawa binatang-binatang ternakan ataupun binatang peliharaan, bawa untuk sembahyang istisqa. Apa lagi ya? Datang pula macam ni. Macam tu. Bukan sembahyang, kita sembahyang, jom. Okey puasa. Bukan. Sembahyang, macam tu. Macam apa? Nak bagi tahu lemah. Nak minta hujan ni, takkan belagak kot kan? Takkan pakai Mercedes pun nak minta hujan. Tu sebab tu sunat. Pakai compang-camping kenapa nak bagi tahu kita ni hinanya, kita ni susahnya, kita ni teruk dah, ya Allah. Kenapa bawa kambing-kambing, lembu-lembu kalau boleh bawa lah. Kenapa bawa banyak-banyak ni? Sampai habis bising dah bunyi ni. Sebab nak bagi tahu ni semua haus ni. Jadi antaranya bila sembahyang minta hujan tu, istisqa tu, antaranya ada khutbah. Dah malah kalau boleh terbalikkan, serban terbalikkan, semua terbalikkan, baju terbalikkan. Ada. Masuk baju tu bukan baju tu, baju macam jubah di luar, terbalikkan. Sama Nabi doa sampai tangan terbalik macam ni. Patut macam ni kan? Nak minta sampai macam ni jadi. Ya Allah hujan, minta hujan tu. Tu antaralah kena mengaji bab solat istisqa dia panggil. Jadi ketika minta hujan, solat dia tu dia kadang-kadang pemerintah suruh puasa 3 hari. Ketika pemerintah suruh puasa 3 hari, wajib puasa, tak puasa berdosa. Walaupun dia bukan Ramadan. Kita kata puasa Ramadan je wajib, sebenarnya ada lagi puasa wajib. Antaranya puasa nazar, dan antaranya puasa apabila pemerintah suruh. Pemerintah tak suruh, sunat puasa 3 hari. Sebelum sembahyang istisqa tu. Hari ketiga tu yang lembek kan puasa tu, hari ketiga tu pergi sembahyang sunat puasa. Tapi kalau pemerintah suruh puasa 3 hari, wajib puasa. Wajib puasa. Jadi bila wajib puasa, bila kena niat? Malam. Tak boleh siang kan? Kan puasa sunat kan boleh siang. Boleh niat siang. Niat sebelum Zuhur. Janji jangan makan kan? Yang tu tak boleh. Sebab pemerintah suruh, automatik dia jadi wajib. Tak beberapa perkara. Panjang lagi bab tu. Jadi ketika sembahyang tu, baca kuat lah. Sembahyang tarawih, biasa buat. Baca kuat. Dan dua rakaat sembahyang
Dia tak sebut satu ni. Sembahyang witir satu lagi. Sembahyang witir waktu Ramadan, dia tak sebut. Tambahlah kot sembahyang witir Ramadan berjemaah tu kan. Witir Ramadan berjemaah. Tu. Dah lah witir. Witir mana ni? Witir biasa tidak? Witir Ramadan. Witir Ramadan yang mana ni? Witir Ramadan yang berjemaah. Jadi sunat kuat. Itu tak ada kat sini. Dan 2 rakaat solat sunat tawaf yang dilakukan pada waktu malam dan waktu subuh. Sebab solat sunat tawaf ni boleh buat siang malam. Yang ni yang buat malam je sunat kuat. Kalau buat siang tak sunat kuat. Kita akan bahas kat bawah ni. Okey, habis. Tu yang sunat kuat, baca kuat. Sunat. Dan membaca dengan I pula. Jim. Jin. Membaca dengan suara perlahan. Sir ni perlahan. Di tempat yang lain daripada yang tersebut pada di. Senang aja. Selain daripada di tadi tu, baca perlahan. Dia sebut nasib baik, dia sebut juga iaitu. Kalau dia kata selain daripada di, payah kan nak cari. Nasib baik dia tolong. Iaitu seperti sembahyang Zuhur. Kat atas kan mana ada sembahyang Zuhur? Maka sembahyang Zuhur sunat perlahan, sir semuanya. Bacaan Fatihah dan surah. Rakaat 1 2 3 4. Sembahyang asar 1 2 3 4. Fatihah dan surah perlahan juga, sir. Sunat mengiringi waktu, rawatib, qabliyah ba'diyah. Ini tak kisah siang malam ke, tak kisah sembahyang fardu apa pun tak kisah. Janji sembahyang tu mengiringi waktu dengan maksud sebelum ataupun selepas azan. Nak azan dulu. Sebelum ataupun selepas waktu rawatib. Sunat juga perlahan. Rakaat yang ketiga maghrib, kita nak azan lah. Kita sambung lepas azan. Sikit lagi. Allah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha la haula wala quwwata illa billah. La haula wala Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. الصلاة القائمة ووافق من قام محمد لا تخلف الميعاد. Kita sambung sekali. Mana tadi? Okey. Sunat baca perlahan ketika sembahyang Zuhur, kita dah tahu 4 rakaat. Sembahyang asar, sunat rawatib
qabliyah ba'diyah, mana-mana solat fardu sekalipun. Rakaat yang ketiga maghrib macam buat tadi tu, okey. 2 rakaat akhir bagi isyak lepas tahiyat awal tu 3 dan 4 biasa dok buat dah. Sembahyang gerhana matahari. Sembahyang gerhana matahari perlahan. Maksud perlahan tu sir. Berjemaah ke seorang ke sir. Kenapa sembahyang gerhana bulan tu kuat? Yang tadi tu sebab gerhana bulan tu malam. Solat malam ni solat baca kuat. Solat siang ni solat baca perlahan. Kadang-kadang kita tengok kenapa kena baca perlahan slow ni. Antara hikmahnya ataupun antara sebabnya yang ada solat yang baca perlahan iaitu Zuhur dan Asar, dan solat lain daripada Zuhur dan Asar tu ada baca kuat, 2 rakaat pun baca kuat lah kan. Antara sebab dia adalah sebagai mengambil cerita iyalah, sebagai mengambil peringatan, boleh kita kata macam tu, ketika permulaan Islam dulu. Permulaan Islam dulu, siang-siang ni musuh maksudnya orang musyrik kan dulu kan, waktu di Mekah kan, orang Islam ditindas. Jadi apabila macam tu, bila baca kuat sikit, orang dengar, orang musyrik dengar, dia akan datang bunuh, buat macam-macam lah. Waktu tu. Jadi sebagai mengambil peringatan lah, kita kata sempena. Tapi kalau malam ada orang tak ada, orang tak peduli, orang tidur sebagainya. Itu antara hikmah je tu. Okey, sembahyang malam, sembahyang waktu malam, waktu gelap, sembahyang tu kuat, waktu siang sembahyang tu slow. Perlahan, sir. Okey, gerhana matahari dan sembahyang yang lain. Kalau ada yang lain-lain lah, waktu siang, sir, semua sir. Termasuklah solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih pun sir juga jika siang hari. Tetapi segala sembahyang sunat mutlak yang diperbuat pada waktu malam. Sunat mutlak yang diperbuat pada waktu malam. Tengah malam sunat mutlak. Sunat dibaca secara sederhana. Maksud waktu malam ni maksud tengah malam. Maksudnya tengah malam, bukan malam sunat mutlak yang diperbuat pada waktu malam. Dia tak kisahlah malam, janji gelap lah. Sunat dibaca secara sederhana antara kuat dan perlahan. Tapi bukan ni. Ini bukan maksud malam ni. Ni macam ni. Waktu malam yang ni maksud dia tengah malam tu. Senang cerita tahajud. Senang cerita waktu malam ni tahajud. Bukan waktu malam maghrib isyak. Kalau waktu malam maghrib isyak, qabliyah ba'diyah kena sederhana. Tidak kan? Maghrib isyak, solat qabliyah ba'diyah, masuk witir sekalipun yang selain pada bulan Ramadan, kan kita slow sir. Yang ini mana ni? Ini bukan maksud malam tu. Bila sebut malam, waktu malam ni dobek dia tengah malam, waktu tahajud. Maka waktu tahajud bacanya di antara kuat dan perlahan. Di antara kuat, sederhana antara kuat dan perlahan. Jadi kalau kita tengok baca sir ketika Zuhur, kita dengar, paling kuat pun orang sebelah dengar. Itu habis kuat dah tu. Tak boleh lebih. Kalau orang sebelah lagi satu dengar, maknanya dah terlebih kuat. Kalau orang sebelah tu dengar, mungkin boleh maaf lagi sebab mulut kita dengan telinga dia berapa? Sejengkal 2 jengkal. Memang dia boleh dengar orang sebelah. Tapi kalau orang sebelah lagi satu dengar, ketika baca sir Zuhur Asar, something wrong. Atau ketika baca rakaat ke-3 ke-4, memang masalah tu. Maksudnya dia terlebih kuat. Itu sir. Maknanya dia dengar dirinya sendiri, dan paling kuat pun yang perlahan tu orang sebelah dengar. Habis kuat dah tu. Lebih pada tu hukum makruh. Okey. Dan baca kuat semua dengar. Jadi solat tahajud di antara. Di antara. Mungkin kita kata macam kekuatan macam wirid. Macam wirid lepas sembahyang. Wirid lepas sembahyang dia di antara tu lah. Di antara, slow sangat tidak, kuat sangat pun tidak. Dia sedang-sedang. Jadi masa ketika tahajud, sembahyang apa pun dia kata solat sunat mutlak. Kerana ketika malam setelah sembahyang isyak, kemudian tidur, kemudian bangun, namanya tahajud. Tahajud tu martabat dia mutlak. Martabat solat tu mutlak. Solat tahajud ke, solat taubat ke, solat apa, istikharah ke, solat hajat ke, martabat solat tu mutlak. Sebab tu kata, mana lagi besar, tarawih ke tahajud? Tahajud lebih sikit lebih. Sebab lepas tidur dia akan bangun balik, susah. Okay. Macam mana lagi besar qabliyah ba'diyah rawatib dengan tahajud? Yang tu jauh besar qabliyah ba'diyah.
Tak ke tahajud bagus ke? Tidak. Qabliyah ba'diyah ni solat sunat berwaktu. Dia ada solat sunat ada 3. Satu bersebab, satu berwaktu, satu pula. Satu bersebab, 2 berwaktu, 3 mutlak. Tak ada sebab, tak ada waktu. Itu yang kata solat sunat mutlak tu. Yang paling besar solat sunat berwaktu. Itu paling besar. Paling besar fardu lah. Fardu lah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu solat fardu. Maka dia paling besar. Habis cerita. Solat sunat yang martabat tinggi apa ni? Yang berwaktu. Solat sunat berwaktu tak banyak pun. Antaranya waktu lah. Maksudnya nak sembahyang duha sekarang boleh tak? Sekarang. Sekejap lagi. Tak boleh sebab berwaktu. Jadi solat sunat duha besar. Besar. Lebih besar daripada tahajud. Ya. Sebab solat sunat berwaktu adalah solat sunat yang paling besar. Antaranya solat sunat witir. Besar lagi. Besar pada duha lagi witir. Sebab berwaktu. Dia kena waktu tertentu. Pada selepas solat Isyak. Bukan pada waktu Isyak ya. Selepas solat Isyak. Solat sunat witir. Bukan pada waktu Isyak. Selepas solat Isyak. Kenapa saya sebut 2-3 kali? Sebab kadang-kadang kita solat Isyak ketika belum masuk Isyak. Bila? Jamak takdim. Jamak takdim tak masuk Isyak lagi, kita dah sembahyang Isyak. Bila kita buat jamak takdim pukul 7.30 malam, sembahyang maghrib, lepas tu terus sembahyang Isyak, jamak takdim, lepas tu boleh dah sembahyang witir. Walaupun tak masuk lagi Isyak. Dan bukan boleh witir je, boleh tarawih. Dan dia habis tarawih sebelum Isyak. Orang lain baru start nak sembahyang Isyak, dia dah siap tarawih dah. Aku dah siap tarawih dah. Mana boleh? Isyak baru masuk. Sembahyang tarawih juga bukan pada waktu Isyak. Selepas solat Isyak. Sama lah. Witir pun sama. Tahajud pun sama. Tahajud selepas solat Isyak, tambah lagi satu setelah tidur. Jika tak tidur tak nama tahajud, namanya solatul lail, solat malam. Tahajud lagi besar pada solat malam. Solat malam, solat tak tidur. Dia tak tidur, lepas tu dia solat tengah malam. Dia panggil solatul lail, solat malam. Besar juga. Lagi besar tahajud, kena sembahyang Isyak dulu. Lepas tu tidur, lepas tu bangun. Kalau tak sembahyang Isyak tidur, bangun sembahyang Isyak, tak nama tahajud. Tak nama tahajud. Dia kena Isyak, tidur, bangun. Walaupun 5 minit tidur, dah boleh tahajud. Dia tidur pukul 8.30, dia sembahyang Isyak, lepas tu dia tidur pukul 8.35, lepas tu dia bangun pukul 8.40, dah boleh tahajud dah. Boleh tahajud. Habis tahajud mana yang terbaik? 1/3 akhir malam ataupun 2/3 malam. Itu terbaik. Macam tu lah dari segi waktu. Ya. Sembahyang Isyak, lepas tu kita buat tahajud tu, tak boleh sambung. Tak boleh. Sebab tu kata tadi syarat. Tadi pergi mana? Ada ke tadi? Ke baru sampai? Syarat yang pertama, dia kena solat Isyak. Syarat kedua, dia kena tidur nak tahajud. Kalau tidak, dia jadi solatul lail. Sambung tu tak boleh. Tak boleh. Jadi boleh jadi solatul lail, solat malam. Dia tak jadi tahajud. Witir, syarat witir pula sama juga. Lepas solat Isyak, lepas solat Isyak, maka boleh witir. Dia tak ada syarat tidur. Jadi apa masalah? Tak syarat tidur. Witir tak syarat tidur. Cuma afdal nantilah sebelum subuh, nanti sebelum masuk subuh lagi berapa minit, tu afdal. Tahajud. Macam mana? Boleh. Sebab syarat witir tak semestinya tidur. Bila-bila boleh buat, janji jangan masuk subuh. Tu janji jangan masuk subuh. Itu syarat witir. Syarat dia pertama, lepas solat Isyak. Syarat kedua, jangan masuk subuh. Tapi tahajud dia ada tambah lagi satu, kena tidur. Tidur pula, sebelum tidur tu kena Isyak, solat Isyak. Jadi payahlah sikit nak kona. Tak boleh kona dah tahajud ni. Tak boleh nak kona, tak boleh buat. Tak boleh kona. Dia kena tidur juga. Dah kalau tidur jawabnya azan baru bangun. Lepas tu tahajud tu besar. Tahajud tu besar. Jadi sembahyang yang lain-lain ni, kata lain-lain kat sini. Jadi saya sebut tadi ada 3 solat sunat berwaktu paling besar. Iaitu tak masuk waktu tak boleh sembahyang. Itu paling besar. Yang kedua bersebab. Bersebab ni kecil sikit. Bersebab kurang sikit dia punya fadilatnya. Solat sunat bersebab dia panggil. Antara solat sunat bersebab apa? Bukan hajat mutlak. Gerhana tidak berwaktu. Gerhana dipanggil ada satu lagi kalau nak lah. Biasanya dia berwaktu, tapi yang tepat dia dipanggil muqarin. Solat sunat muqarin. Solat sunat waktu tu je. Muqarin dia panggil. Tapi kalau nak kata berwaktu pun boleh. Apa solat sunat bersebab? Tahiyatul masjid, bukan? Tahiyatul masjid
Jenazah solat fardu kifayah, bukan sunat. Fardu kifayah. Ambil wuduk tidak mutlak. Apa sebab? Cuba cari. Ke nak buat homework? Buat homework cari aku nanti. Bersebab, dengan sebab baru sembahyang. Jadi yang terakhir, yang paling martabat paling rendah, solat sunat mutlak. Mutlak, martabat dia mutlak. Martabat antaranya solat sunat ajat. Solat sunat tu mutlak, tasbih mutlak. Martabat ya. Bukan niat saja aku solat sunat mutlak, bukan. Martabat dia. Tahiyatul masjid, semua martabat. Martabat dia martabat mutlak. Kenapa nak beritahu perkara ni? Kita mungkin akan bincang akan datang. Saya cakap tebuk-tebuk macam tu aja. Solat sunat mutlak ni dia boleh masuk dalam solat sunat lain. Gabung. Sebab tu nak perlu tahu dia punya martabat. Solat sunat mutlak boleh masuk sunat. Contohnya masuk masjid, sunat tahiyatul masjid. Kan? Tapi martabat dia mutlak. Dia masuk masjid, malah sembahyang, dia tak duduklah dengan syarat. Dia masuk imam dah sembahyang. Dia pun terus sembahyang. Sembahyang isyak, terus sembahyang isyak. Dia dapat sembahyang isyak, dapat tahiyatul masjid. Dengan syarat dia tak melakukan perkara yang membatalkan tahiyatul masjid lah. Antara perkara yang membatalkan tahiyatul masjid, duduk. Jadi dia tak duduk. Sama ada dia sengaja atau tak sengaja. Kalau dia tak sengaja, maksudnya lambat-lambat datang tanpa sengaja, dapat pahala full. Kalau sengaja, kurang sikit. Sengaja pun malah tahiyatul masjid. Tunggu je kat luar. Qamat je baru masuk. Sengaja kan? Kurang sikit martabat dia, pahala dia. Kalau tak sengaja, dah datang dah. Tiba-tiba dah sampai juga, imam dah sembahyang dah. Dah start. Takkan nak sembahyang tahiyatul masjid. Dapat pahala full. Penuh. Tu je bezanya. Jadi sebab solat sunat wuduk, dia pergi ambil wuduk. Dia sampai wuduk tak ada wuduk, dia ambil wuduk, kemudian masuk-masuk imam dah takbir. Dia terus takbir. Dapat sembahyang isyak, dapat sembahyang wuduk, sebab martabat wuduk juga adalah mutlak. Dapat tahiyatul masjid. Itu antara syarat. Itu pun kita akan bahas akan datang lah bab tu. Bab tu panjang tu. Nampak je macam pendek. Sebab saya nak habiskan ni. Okey. Jadi tetapi segala sembahyang sunat mutlak dibuat pada waktu malam, sunat dibaca secara sederhana, di antara kuat dan perlahan, sederhana bacaan dia. Jadi tahajud tu bacalah di antara, jangan slow, jangan kuat. Sebab waktu, dan sebenarnya waktu tahajud, waktu pukul 3, pukul 4, pukul 5, waktu tu kita baca sebenarnya perlahan je, kita dengar kuat. Sebab dia sunyi. Sebab tu kalau kita tengok kan, pukul 2, pukul 3 pagi, tutup lampu semua, bunyi jam tu, ketek, tidur kat masjid risau, bunyi tek, tek, tek. Masjid pun mana ada hantu kat masjid. Tapi pun risau bunyi tu, seram bunyi tu. Kenapa bunyi? Sedangkan sekarang tak bunyi. Maknanya bunyi kipas korang, bunyi aircon campur tu, bunyi macam-macam bunyi lagi. Kerana tu tak dengar. Tapi ketika malam, walaupun kita baca slow aja, sebenarnya sederhana dah tu sebenarnya. Jadi tahajud di antara kuat dan perlahan. Okey. Satu lagi. Okey, satu lagi boleh. Iaitu amin pula. Habis F. Satu lagi. Amin ataupun amin. Amin. Ca. Ca. Membaca surah atau ayat Quran. Bukan. Ca. Lama tak dengar ca. Alif ba ta sa jim dulu. Alif ba ta sa. Lepas tu jim. Lepas tu ca. Ca. Siapa ada Jawi tu boleh tengok tu. Ca tu dekat F. Membaca amin. Menyebut amin lepas, macam tu dia sebut, lepas habis membaca Fatihah bagi diri sendiri. Jadi kalau solat tu solat jahar, solat yang kuat, sunat kuat amin. Ni sembahyang seorang dulu, bukan menjadi makmum, sembahyang seorang dulu. Kalau jenis baca kuat, maksudnya 2 rakaat yang pertama tadi yang kita bincang tadi, ataupun subuh tadi, maka amin tu kuat. Sembahyang seorang amin tu kuat. Kalau solat tu sir, zuhur asar, amin tu pun slow juga. Okey. Dan panjang pendek amin ni kadang-kadang kita bantai aja. Janji amin, padahal dia ada skill dia. Boleh tak skill kata? Dia ada skill nak amin ni. Saya guna ayat tu. Dia ada skill. Baru nampak mantap dia punya amin tu. Dan baru tak mengubah makna. Dia punya yang pertama 4 jenis bacaan, 4 makna. Kalau amin,
Amin. Alif mim nun. Amin. 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 Kan? Maksudnya aman. Amankanlah. Aman. Aman. Yang mana ni? Amin. Amin. Dia tak ada langsung. Oh, ke tak ada? Amin. 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 Alif mim nun. Semua bagi satu-satu. Tak ada mat-mat tu. Amin. Maksudnya amankanlah. Yang biasa ni jadi kat mana ni? Yang ni. Semayang ada tak? Waladdallin. Amin. Tak ada. Tak ada. Yang masa bila jadi? Bila imam baca. Hati-hati kat situ. Sebab kita nak minta, ya Allah makbulkanlah, kita pergi kata aman, aman, aman. Aman dia aman. Aman dia aman tu. Sebab kita dah penat kan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dah banyak, dah panjang dah baca ni. Kita pun amin. Amin. Jadi aman, aman, aman. Akhir sekali dapatkan imam je lah. Tak dapat dekat dia sebab dia makbulkanlah sepatutnya. Pertama, amin. Yang kedua, amin. Tu satu je. Amin. Maksudnya jujur. Al-amin. Nabi kan Al-amin, jujur. Jadi amin. Tu satu je. Amin. Apa dia? Jujur. Apa dia? Apa dia? Saja-saja je doa amin. Okay. Yang ketiga, tu panjang lah. 2 ke 3, 2 ke 4 ke 6 tak kisahlah. Yang penting panjang. Mat. Min. Min tu lah pendek. Min. Tu 2, 4 ataupun 6. Min. Amin. Amin. Yang penting min tu. Panjang, lepas tu min. Maksud dia, percayalah. Percayalah. Apa benda? Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhanku, kau angkatlah penyakit COVID ni. Percayalah. Apa benda? Apa benda? Yang keempat, yang betul. Dua masuk mat. Lepas tu min juga. 2 minimum. 2 min 2. Jadi amin minimum. Okey, minimum tu. Dan itu nampak tak? Berbeza panjang pendek menyebabkan berubah makna. Apa dia? Makbulkan dah. Makbul. Yang tu baru tu last, yang nombor 4 tu. 2 minimum. Dia boleh 2 4 2 6 dia boleh. Yang 2 tu tu kan ada ombak tu. Ombak tu mat lah. 2, lepas tu min tu boleh 2. Amin, boleh. Amin, boleh. Amin, 6. Soalannya nak baca yang mana? 2 ke 4 6. Tu memang 2 dah. Yang belakang tu, min tu. 2 ke 4 ataupun 6? Biasa 2 ke 4. Sebenarnya salah. Sebenarnya salah. Dia bergantung kepada baca Fatihah tu. Apa kena dengan Fatihah? Macam ni. Baca Fatihah, dia ada satu hukum tajwid namanya ma'arid lis-sukun. Ya, betul. Ma'arid lis-sukun tu yang belakang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. 7 pula, 6. Boleh? Jadi, bila Bismillahirrahmanirrahim tu kita ambil 2, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Panjang Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tu betul. Ikut follow. Ni tidak. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jahannam. Memang ma'arid sukun pun boleh baca, memang boleh baca 2 4 6. Tengoklah jalanan Jazari ke Syatibi ke, itu pun bukan bahas kita. Cuma boleh baca 2 4 6 ma'arid sukun belakang, janji mat, janji 2, janji panjang. Jangan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tu tak sah. Janji panjang 2, 4 ataupun 6 tak ada masalah. Tapi biar sekata. Jadi kalau sekata semua, amin tu bergantung kepada ma'arid sukun ujung Fatihah tadi tu. Yang sama tadi tu. Jadi kebanyakan baca Fatihah 4. Itu kebanyakan. Cuma kau boleh bagi sama yang belakang tu semua tu. Jadi bila ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 4, amin 4 juga. Itu kebanyakan biasalah. Tapi dia punya kaedahnya macam tu. Jadi dan menyebut amin beserta dengan amin. Dan menyebut macam mana? Dan menyebut amin beserta dengan amin yang disebut oleh imam. Jadi secara umumnya makmum dengan imam, makmum tak boleh sama dengan imam secara umum.
Makmum tak boleh sama dengan imam, dan makmum tak boleh lawan tokeh. Tak boleh cepat daripada imam. Tak boleh. Sebab nama makmum, orang ikut. Macam mana orang ikut boleh pergi dulu? Kan? Tu secara umum. Semua nak takbiratul ihram, kena Allahu Akbar imam dulu. Nak rukuk, nak sujud, semua sama. Imam pergi dulu, baru makmum pergi. Sebab nama makmum. Okey. Ada keadaan, bukan ada keadaan, hanya satu keadaan yang imam dengan makmum sama. Amin. Sunat. Kalau buat tak sama, tak sunat dah pula. Sedangkan kalau dalam masalah lain, dia pergi dulu sebelum imam, ataupun dia serentak dengan imam, makruh. Makruh. Pergi serentak, rukuk, sujud, serentak dengan imam, makruh. Tapi dalam masalah amin, tak sama tu yang makruh. Sama tu yang dituntut. Jadi semua perbuatan sembahyang imam dulu. Semua bacaan sunat imam dulu. Sunat tak wajib. Semua perbuatan imam sunat imam dulu. Semua perbuatan sembahyang sunat imam dulu, baru makmum. Sunat juga. Jika makmum dulu, makruh, walaupun dia pergi dulu. Macam tu juga perkataan sunat, semua bacaan-bacaan sunat imam pergi dulu, baca dulu. Maksud imam dah mula baca, baru makmum baca. Dan memang macam tu pun, kan? Okay. Cuma satu aja bacaan yang sama, iaitu amin. Sama dengan imam. Tak sama, hukum makruh. Dan bila amin tu kuat yang pula kuat macam imam baca tu lah. Kuat. Sunat mengucapkan amin ni kuat bersama-sama imam ni pada mazhab Syafi'i sahaja. Pada mazhab Hanafi dan Maliki, sunat amin tadi tu perlahan, sama ada bacaan kuat ataupun perlahan. Jadi kalau kata baca maghrib waladdallin, mazhab Maliki, imam dia pun amin, makmum semua amin, slow aja. Slow aja. Mazhab Hanafi pun macam tu, waladdallin, amin, slow aja. Imam slow, makmum slow. Sama ada bacaan sir, zuhur, asar, ataupun bacaan kuat, semua slow. Tapi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, kalau bacaan tu kuatlah amin. Bacaan tu slow lah amin. Ya. Tanya sikit. Dalam kita nak menyebut amin ni, Ustaz kata tadi serentak dengan imam kan, maksudnya kan. Jadi sometimes imam ni dia ada ambil panjang sikit dia kan. Jadi kadang-kadang kita pelajak ke depan dia. Oh, sebab tu, ya. Ada satu hint juga Ya. cara supaya Ada. sebut dulu. Ada. Sebut ke? Ada. Bukan. Ada. Dia tak silap bila memang ada. Dia dipanggil saktah. Oh, saya tak cerita lagi kat sini. Tak ada kot. Dia ada 6 saktah yang imam sunat. Imam sunat 6 saktah. Imam sunat saktah tu berhenti sekejap, tahu saktah? Mimmarqadina haza kan saktah tu dipanggil lah. Berapa tu? 1 saat ada kot. 1 saat. Jadi imam sunat berhenti 1 saat tu, ataupun kalau nak pun 2 saat lebih kurang tu, di 6 tempat. 6 tempat. Imam sebenarnya bukan imam, makmum sekali, tapi kita cerita pasal imam lah. 6 tempat. Yang pertama, Allahu Akbar, diam kejap. Lepas tu baru Allahu Akbar kabirah. Iaitu dia punya pasal lah, dia seorang-seorang je lah. Tak ada kena mengena dengan orang. Kemudian habis doa iftitah, nak baca a'udzubillah kan, diam kejap 1-2 saat. Okay. Kemudian a'udzubillahi minasyaitanirrajim, diam kejap sebelum baca bismillah. Diam kejap tu, sekejap tu lah. Macam saktah tadi tu, macam 1 ataupun 2 saat. 1 ataupun 2 saat. Kemudian baca bismillah, alhamdulillah, tak ada saktah-saktah, terus je. Waladdallin, tu. Waladdallin sama juga 1 hingga 2 saat. Jadi apabila buat lebih selain daripada 1 dengan 2 saat, itu yang jadi tak boleh nak tu. Kita boleh bajet sebenarnya. Waladdallin, amin, itulah 1-2 saat. Tapi kalau dia lambat, dia buat 3 saat, tu masalah. Imam ambil nafas, kita tu. Tu 2 saat tu kan. Waladdallin, amin. 1 saat setengah, okey lagi lah. Jadi memang waktu tu. Jadi standby dekat 1 hingga 2 saat. Jadi maknanya yang masalah bila 3 saat. Waladdallin. Tu ataupun waladdallin, amin. Setengah saat. Jadi sebenarnya standby dia, hint dia dekat 1 hingga 2 saat. Jadi masing-masing kena faham lah. Kalau tidak memang tak dapat sama. Malah amin imam akan sebiji sama dengan amin malaikat. Malaikat ada dalam ni.
Dia semayang sekali. Jadi bila imam amin, malaikat lagi mantap malaikat kan. Dia takkan lari sikit pun takkan lari. Dia akan amin sama dengan imam. Jadi amin tu maksud makbulkanlah. Imam minta apa ni? Tunjukkan jalan yang lurus. Tunjuk aku jalan yang lurus. Jadi amin tu makbulkanlah bagi aku jalan yang lurus. Bila imam amin, imam orang biasa. Mungkin makbul, mungkin tak makbul. Tapi malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak buat dosa. Bila tak buat dosa, lebih pada wali lagi. Maka makbul tak agak-agak doa dia. Mesti makbul, dia tak pernah buat dosa. Jadi bila dia amin, kita amin dengan dia, kata Nabi, akan dimakbulkan. Diampunkan dosa yang lalu dan akan diperkenankan doa kita. Jadi sebab tu bila imam amin, imam kena bagi can lah 1 hingga 2 saat tadi tu, supaya makmum amin sekali dengan imam dan sekali dengan malaikat. Kalau tidak, imam je lah yang untung. Sebab tu dia kena bagi 1-2 saat. Kalau makmum dengan jemaah tadi 1 saat dapat 3 ke tak? Dia macam ni. Dia macam ni. Lagi sama, lagi cantik. Jadi kalau kurang sikit, janji masih lagi duduk bunyi lagi tu, dia dia bukan min tu makmum senyap lagi. Imam dah imam min je, makmum baru itu habis, tak dapat lah. Dia tu dua harakat tu 2 saat. 2 saat ada. Amin 2 saat ke 1 saat setengah? 1 saat setengah. 1 saat setengah tu waktu tu je yang boleh makmum nak Yang tak cantik sekali. Macam mana nak sekali? Dia kena ada bonding, ikatan makmum dengan imam. Dia faham jiwa. Dia tahu, dia tarik nafas, dia lelah sikit tarik nafas. Dia tahu lama mana. Jadi dia tunggu. Ataupun dia tahu imam ni tarik laju. Macam tu. Tu cara dia. Jadi lagi dekat, lagi afdal, lagi baik. Cuma jangan sampai min. Bunyi mim imam je, makmum habis. Tak dapat fadilat. Takdir lah. Tiba-tiba dah habis waraqah dia tu, imam batuk. Imam batuk. Kena tunggu dia batuk. Imam batuk kena tunggu dia batuk Jika batuk tu pendek, boleh amin lagi. Maksudnya tak putus mualat. Jika batuk tu pendek. Tapi kalau batuk dekat 15 saat dia batuk, putus mualat, tak ada amin dah. Tak ada. Tapi kalau pendek, dia tak ada berapa saat-saat, tak ada. Jika pendek, agak-agak lah. Pendek, batuk tu kira pendek, maka masih lagi imam, tunggu imam. Standby je. Bila nak habis ni? Standby untuk amin. Nak malaikat punya amin ni. Sebab tu ada doa. Dah cukup lah tu. Saya ada kelas tu lagi ni, 9.30. Ini macam tak boleh semain isyak je ni, kena balik terus ni apa. Ada sebab tu sunat baca Rabbighfirli wali walidayya. Paling pendek Rabbighfirli waladdallin Rabbighfirli amin. Siapa yang ni? Siapa yang baca Fatihah tu sunat. Tapi jangan bagi bunyi lah Rabbighfirli tu. Kalau sempat lagi Rabbighfirli wali walidayya. Tu boleh juga. Dengan syarat baca laju-laju lah. Waladdallin Rabbighfirli wali walidayya amin. Sebab apa? Ya Allah, ampunkan aku dan ampunkan ibu bapa. Bila malaikat pun amin sekali, kan makbul. Sunat, ada sunat di situ. Paling kurang Rabbighfirli. Cantiknya Rabbighfirli wali walidayya. Sebab apa tu? Kan masih lagi 1-2 saat. Jadi tempat hin dia adalah 1 hingga 2 saat setelah lin 1 atau 2 saat. Standby je kat situ. Tu hin dia. Wallahu alam. Pukul 9 ni. Kita tangguh dulu, kita tanda dekat ha ataupun ji. Membaca surah ayat Quran. Membaca surah qisarul mufassal, awsatul mufassal, tiwalul mufassal. Apa benda tu? Ada surah yang tertentu, surah pendek, surah panjang, surah sederhana yang baca pada sembahyang-sembahyang yang tertentu. Jadi ada 3 jenis. Qisarul mufassal, awsatul mufassal, apa? Satu lagi? Qisarul mufassal, tiwalul mufassal, panjang. Tiwalul mufassal, qisarul mufassal, pendek, awsatul mufassal, tengah-tengah. Bacaan tu masa bila nak baca? Masa fardu mana yang nak baca? Kita tengok dulu. Kita
Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.